Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 15 Mei 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan tidak ada lagi sebarang percubaan untuk mensabotaj kerajaan sedia ada, sekurang-kurangnya dalam tempoh beberapa tahun sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Jelasnya, konvensyen kerajaan perpaduan yang diadakan semalam menetapkan satu bentuk kerajaan kukuh melalui komitmen daripada parti-parti utama yang membentuk kerajaan perpaduan membabitkan Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS serta Warisan. Beliau berkata, walaupun pada peringkat awal ada percubaan melalui akuan bersumpah SD yang disampaikan kepada peringkat yang di-Pertuan Agong, namun dalam tempoh beberapa bulan lalu, kesepakatan antara parti nampaknya lebih kemas. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sumbangan penjawat awam dalam melaksanakan beberapa tindakan dan program dalam tempoh ini telah meyakinkan bahawa negara akan lebih mantap dengan mempunyai kerajaan yang stabil dan mampu bertahan sehingga PRU akan datang. Jelasnya, perkara itu diperkukuhkan lagi dengan unjuran pertumbuhan ekonomi yang merekodkan prestasi lebih baik pada suku pertama tahun ini, termasuk statistik kadar inflasi kurang, jumlah pengangguran menurun dan pelaburan bertambah. Tiada lagi subsidi tarif elektrik bagi kediaman yang menggunakan bekalan elektrik yang tinggi pada masa depan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, kediaman yang dikategorikan sebagai penggunaan elektrik tinggi tidak seharusnya menikmati subsidi tarif elektrik yang disediakan kerajaan. Menjelaskan kediaman golongan B40 dan M40 tidak akan terkesan, tambahnya hanya kediaman yang menggunakan elektrik yang tinggi akan dikenakan bayaran ikut harga pasaran. Anwar bagaimanapun tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme khusus bagi pelaksanaan kadar tarif elektrik berkenaan. Media sebelum ini melaporkan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dijangka mengkaji semula subsidi kadar tarif elektrik bagi golongan T20 di negara ini. Tahun lalu, kerajaan memutuskan tarif elektrik bagi pengguna bukan domestik bervoltan sederhana dan tinggi dikenakan surcharge pada kadar 20 sen per kilowatt jam. Zahid perlu sedar, majoriti yang diperolehi PN begitu luar biasa. Itu jawapan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim berhubung kenyataan Presiden UMNO Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi kononnya pengundi hanya melakukan kesilapan memilih Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang lalu telah tersedar dan akan menyokong Barisan Nasional BN dalam pilihan raya negeri PRN nanti. Jelas Syahidan, kemenangan PN pada PRU15 bukannya disebabkan kesilapan rakyat, memandangkan jumlah majoriti yang diperoleh gabungan itu dianggap luar biasa. Malah, rakyat pada masa kini sudah bijak membuat penilaian sebaik-baiknya dalam memilih parti yang dapat membela nasib mereka. Beliau juga menjangkakan BN dan parti penyokong kerajaan perpaduan bakal berdepan laluan sukar bagi meraih sokongan rakyat pada PRN tidak lama lagi. Pada Jumaat lalu, Ahmad Zahid menzahirkan keyakinan iaitu BN bersama Pakatan Harapan PH mampu meraih kemenangan di negeri-negeri majoriti Melayu yang ditakbir PAS di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dalam pada itu, Syahidan berkata, PN optimis dapat menewaskan lawan mereka dalam PRN berdasarkan momentum sokongan ditunjukkan pengundi pada masa kini. Kerajaan sedang mempersiapkan kajian semula rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 dengan melakukan beberapa anjakan terutama melibatkan perancangan bagi mengatasi masalah air yang berlarutan sekian lama di Kelantan dan Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu berkenaan dilihat mengambil masa yang terlalu lama untuk diselesaikan jika mengikut perancangan menerusi RMK-12 dan belanjawan madani sedangkan ia merupakan isu keperluan asas yang harus disegerakan. Jelasnya, usaha itu merupakan komitmen ke arah kecemerlangan memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti bagi penambahbaikan demi kepentingan rakyat.
Menurutnya, rundingan berhubung bekalan air bersih telah dibuat bersama Ketua Menteri Sabah dan Menteri Besar Kelantan. Malah perkara itu juga telah dipersembahkan kepada Sultan untuk Kerajaan Persekutuan mengambil alih tanggungjawab tersebut dengan melibatkan perbelanjaan besar meskipun tiada dalam perancangan asal. Bagaimanapun, kata beliau, dasar itu perlu diubah, malah memerlukan kesediaan penjawat awam melakukan sedikit anjakan dari penggubalan dasar sedia ada. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata semua ketua polis daerah KPD diingatkan untuk mematuhi aku janji dalam melaksanakan tanggungjawab membanteras aktiviti jenayah termasuk judi haram di daerah masing-masing. Tidak mahu aku janji yang ditandatangani setiap bulan dianggap sebagai satu kertas tisu yang tiada nilai. Beliau berkata pihaknya juga menerima amaran ada di dalam kalangan KPD yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil ke atas premis perjudian. Mengulas lebih lanjut, KPD perlu memainkan peranan penting dalam memastikan operasi berterusan dibuat ke atas pusat-pusat perjudian. Mengakui kegiatan judi haram masih berlaku dan usaha membanterasnya akan mengambil masa, namun jelasnya operasi secara berterusan akan diambil. Sehubungan itu, pihaknya turut menubuhkan satu pasukan petugas khas untuk memantau segala jenis kegiatan jenayah termasuk melaksanakan pemeriksaan dan operasi mengejut ke atas premis-premis judi di daerah-daerah. Seorang ibu berdepan hukuman sebatan apabila dihadapkan ke Mahkamah Session Kelang hari ini atas 4 pertuduhan melakukan amang seksual dengan 2 anak lelakinya dan perbuatan rakaman video pornografi tahun lalu. Tertuduh berusia 33 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan di hadapan Hakim Syafira Muhammad Said. Berdasarkan 3 pertuduhan, wanita yang mempunyai hubungan amanah sebagai ibu didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas 2 anak lelakinya berusia 14 dan 12 tahun ketika kejadian. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Puncak Alam Kuala Selangor kira-kira pukul 8 malam sekitar November tahun lalu. Ibu kepada 5 anak itu turut didakwa mengarahkan perbuatan satu pornografi dalam bentuk video di sebuah hotel di Sungai Buloh antara 17 dan 18 Februari tahun lalu. Syafira menetapkan sebutan semula kes pada 26 Jun depan. Taufan siklon Mocha beserta hujan lebat dan angin kencang melanda Bangladesh dan Myanmar semalam. Taufan berkenaan yang membawa kelajuan angin sehingga 210 km sejam dan ombak berketinggian 4 meter dijangka menjejaskan lebih 2 juta orang di kedua-dua negara tersebut. Dilaporkan bencana alam itu menyebabkan lebih 500,000 orang telah dipindahkan dari kediaman mereka di sepanjang bahagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, di Myanmar pula, 5 orang pula dilaporkan terbunuh selain turut menyebabkan tanah runtuh dan banjir melanda beberapa tempat. 2 parti pembangkang pro-demokrasi utama Thailand meraih kemenangan besar dalam pilihan raya umum semalam dan sedang mengadakan pakatan serta rundingan untuk membentuk kerajaan. Parti Liberal Move Forward memenangi 113 kerusi, manakala Pheu Thai yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Thailand yang dibuang negeri Thaksin Shinawatra memperoleh 111 kerusi. Keputusan pilihan raya tersebut merupakan mesej jelas kepada legasi Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, iaitu general yang merampas kuasa dan majoriti rakyat menggesa perubahan ke atas dominasi kuasa politik selama beberapa dekad oleh tentera dan monarki. Namun begitu, kedua-dua parti tersebut berdepan laluan sukar untuk membentuk kerajaan baharu berikutan perlembagaan tentera selepas rampasan kuasa berlaku pada tahun 2014.
Seramai 39 juta rakyat negara itu menunaikan tanggungjawab mereka memilih 400 wakil Dewan Perwakilan dan 100 kerusi diperuntukkan berdasarkan perwakilan berkadar. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 3.0% pada 3 Mei lalu dilihat tidak memberi kesan dominan kepada jualan kediaman syarikat pemaju perumahan. Pengerusi Eksekutif LBS Bina Group Berhad LBS, Tan Sri Lim Hock San berkata, kenaikan OPR mungkin menyebabkan peningkatan kadar faedah untuk pinjaman yang boleh memperlahankan aktiviti pembelian rumah. Namun, perkara itu juga boleh menyebabkan pasaran hartanah yang lebih stabil dan mampan dalam tempoh jangka panjang. Jelasnya juga, kenaikan OPR juga mampu memberi kesan positif seperti peningkatan permintaan hartanah LBS sekiranya kenaikan OPR disebabkan oleh pertumbuhan yang mantap. Bagi rekod, LBS mencatatkan angka jualan sebanyak 473.5 juta ringgit setakat 12 Mei lalu dan masih berada di landasan jualan yang baik. Indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI, sepatutnya berada di paras sekitar 1,700 mata berbanding 1,400 mata yang direkodkan ketika ini. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Barjoyai Bardai berkata, pasaran saham tempatan memerlukan perangsang bagi melonjakkan indeks FBM KLCI yang kini berada di paras sama seperti 16 tahun lalu iaitu sekitar 2007. Jelasnya secara teori, ekonomi berpusing dalam tempoh 10 tahun dan akan meningkat 5 tahun sebelum mula menurun 5 tahun lagi sama seperti pusingan saham atau pusingan pasaran modal. Malaysia memulakan kempen kejohanan badminton Piala Sudirman 2023 di Suzhou, China dengan langkah kanan apabila menewaskan Australia 5-0 pada perlawanan pembukaan kumpulan C semalam. Beregu campuran negara yang berada di ranking ke-8 dunia, Goh Sun Huat Lai Chevon Jamie menewaskan gandingan Kenneth Z. Chu dan Gronia Somerville 21-17, 21-14 dalam masa 28 minit untuk mata pertama Malaysia. Perseorangan lelaki profesional negara, Lee Zijia, kemudiannya menepati ramalan apabila mudah mengutip mata kedua selepas mengalahkan Ricky Tang dalam tempoh 25 minit. Sementara itu, perseorangan wanita Kelat Shana dan beregu lelaki negara Aaron Chia Soh Wo Yi turut menyumbang mata ketiga dan keempat skuad negara apabila membenam lawan masing-masing. Dalam saingan akhir, beregu wanita Pelitan Emtina melengkapkan kemenangan 5-0 Malaysia selepas mengalahkan Caitlin Yea dan Gronia Somerville. Skuad sepak takraw negara sekali lagi berputih mata untuk menyambar peluang meraih pingat emas di Sukan SEA Kemboja 2023 setelah tunduk kepada Indonesia 2-1 dalam acara doubles iaitu regu 2 sepasukan di Pusat Latihan Nasional Olimpik Phnom Penh hari ini. Malaysia yang mempertaruhkan gandingan Nur Aizat Nordin dan Aidil Aiman Zawawi berjaya mengekalkan ketenangan berdepan dua Indonesia, Saiful Rijal dan Muhammad Hardiansyah Mulyang untuk memenangi set pertama dengan keputusan 21-16. Bagaimanapun, Indonesia mula bangkit di set kedua dengan penampilan Rusdi sekaligus membawa skuad Garuda memenangi di set kedua. Set penentuan sekali lagi menyaksikan Indonesia mendahului dengan 21-13 sekaligus mengulangi episod hitam dalam acara sama di Sukan SEA Hanoi tahun lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 16 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.